Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, cikgu akan menerangkan tentang topik yang baru iaitu 1.3 iaitu pencegahan dan perawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang 1.1 kita dah belajar tentang 5 jenis mikroorganisma, fungi, virus, bakteria, alga, protozoa ya. Kalau masih ingatlah. Setiap kelima-lima ni dia ada ciri dia tersendiri. Dan 1.2 kita dah belajar tentang apa itu mikroorganisma berfaedah. Okay, now kita masuk pula 1.3 iaitu pencegahan dan perawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, apa yang kamu akan dapat dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan konsep mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Kalau kamu biasa dengar dalam BM dan dua ni. Yang kedua, menerangkan aseptik. Sini sepatutnya K ya. Aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Dan yang ketiga, kita akan dapat berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Penyakit ada dua jenis. Satu, penyakit tidak berjangkit dan dua, penyakit berjangkit. Okey, sekarang ni kita akan bercakap mengenai penyakit berjangkit. Yang tak berjangkit contohnya kencing manis, darah tinggi, itu contoh penyakit tak berjangkit. Okey, panau, kayap, itu contoh penyakit berjangkit. Macam mana nak merawat? Dalam topik ni lah kita akan belajar. Okay, next. Tahukah anda, patogen merupakan mikroorganisma yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Boleh ke kita cegah diri pada jangkitan patogen? Boleh. Sinilah kamu akan tahu. Okay. Kiranya patogen ni benda yang tak elok lah. Okay, yang berbahaya. Berbanding sebelum ni kamu belajar mikroorganisma yang berfaedah. Hari ini kita belajar pula tentang mikroorganisma yang berbahaya. Okay, first kita kenali dulu apa itu teknik aseptik. Okay, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Okay, dia merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okay, kiranya kita nak buang lah apa mikroorganisma ataupun yang berbahaya tu. Macam mana kita nak buang dia? Itulah kita panggil sebagai teknik aseptik. Dia ada lima. Saya ulang, dia ada lima. Okay, yang pertama pensterilan, yang kedua pendilihan, yang ketiga penggunaan antiseptik, yang keempat penggunaan disinfektan, dan yang kelima ni adalah antibiotik. Okay, ada 5, ingat 5. Okay, pertama sekali kita kenali dulu apa itu pensterilan. Okay, ada 5 kan? Ada satu dia pensterilan. Okay, pensterilan ni bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek ataupun persekitaran. Okay, dia ada dalam pensterilan pula ada 5 cara. Okay, yang pertama haba autoklav. Okay, kita boleh buang. Apa itu haba autoklav? Jadi kita tengok. Okay, yang kedua bahan kimia, contoh dia sabun. Yang ketiga sinaran, contoh dia sinar ultraungu. Tekanan tinggi, contoh dia periuk tekanan. Dan yang kelima penapis, iaitu penapis mikron. Okay, kita tengok apa satu persatu. Yang kelima-lima ni. Okay, first kita tengok dulu lah. Jadi dia bergantung, pensterilan ni, dia bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan.
Contoh dia, suhu dalam autoclave, tadi kita tengok autoclave, dia melebihi 130 darjah Celsius. Dia dapat membunuh mikroorganisma dan spora dia. Dan penapis mikron digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dalam mikroorganisma yang saiz kecil, iaitu 1 mikrometer hingga 10 mikrometer, sangat kecil daripada cecair ataupun air lah. Itu tentang sinaran. Ni adalah sinaran. Ini pun sama juga untuk membunuh mikroorganisma. First kita kenali dulu apa itu sinaran. Sinaran mengayon seperti ada 3 jenis. Sinaran ultraungu, sinaran X dan sinar gamma. Dia dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Ada 3. Dia menembusi sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Contoh, sinaran ultraungu dia digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Dalam bilik bedah, macam mana kita nak membunuh? Kita guna sinaran. Kita tak boleh nak guna peluntur, tak boleh guna apa tu. Kita gunalah sinaran ultraungu. Autoclave dan penapis mikron. Ini pendidihan. Salah satu untuk ni aseptik tadi pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma pada objek. Contoh dia, mak kamu cuci botol susu adik kamu. Dia didih. Kenapa dia mesti didihkan? Kenapa dia mesti letak air panas? Sebab dia nak membunuh mikroorganisma. Tu kita nak buang ni, kita nak buang mikroorganisma berbahaya ni. Yang ketiga, tadi dah kita tengok pensterilan, yang kedua pendidihan, yang ketiga pula tengok antiseptik. First kita kenali dulu apa itu antiseptik. Dia merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia ataupun luka untuk mencegah penyakit patogen. Tak ada H. Ini BI. Contoh dia equiflavine, povidone and alcohol isopropyl 70%. Contoh dia kan, kalau kamu luka, kamu pergi hospital, doktor akan bagi ni ubat kuning ni. Biasa tengoklah benda ni. Ni adalah untuk mencegah kuman daripada masuk ke dalam luka kamu. So doktor akan bagi kamu ubat untuk kamu sapukan pada luka, dan itu akan menyebabkan mengelakkan kuman daripada masuk ke dalam luka kamu. Antiseptik ni dia boleh kita sapu. Kita boleh sapu. Contoh dia lagi, kalau kamu kena injek kan, sebelum injek tu mesti doktor akan guna benda ni. Dia sapukan dulu. Itu adalah nama dia alkohol isopropyl. Dia sapukan dulu, kenapa? Dia mengelakkan masa kamu injek tu, mengelakkan kuman daripada masuk ke dalam tempat injection kamu tu. Kita tengok sini. Sesetengah antiseptik seperti equiflavine dan povidone dapat membunuh mikroorganisma. Dan sesetengah lagi antiseptik seperti propylavine. Tengok 3 benda ni berbeza. Propylavine dapat menyekat dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. 2 ni dia terus membunuh. Yang ni pula dia menyekat dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Next kita tengok alkohol isopropyl, macam cikgu cerita tadi, yang ni tadi. Dia digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Dia nak mengelakkan kuman masuk ke tempat suntikan kamu tu. Contoh dia pula yang senang kita tengok, Handiplast. Kalau kamu
Handiplast kamu kalau muka tu kan, Handiplast kan, tempat Handiplast tu kalau kamu perasan ada sikit ubat kuning ni yang dia letak dalam tu. Tu pun sama juga. Okay, dia sapu untuk mencegah jangkitan patogen. Patogen ni benda jahat. Kita tak nak benda patogen ni. Okay. Okay. Kita dah tengok penserilan, kita dah tengok pendirihan, kita dah tengok antiseptik. Now yang keempat, okay, teknik aseptik ni yang keempat, disinfektan. Okay, pertama kita kenali dulu apa itu disinfektan. Dia merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Okay, kalau tadi kulit manusia ataupun luka tu kita dikira sebagai benda hidup lah. Okay, benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma. Okay, dia tidak sesuai digunakan pada kulit ataupun luka. Contoh dia, okay, kalau kamu tengok sini, contoh dia bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Senang cerita biasa kamu tengok adalah yang biasa kita tengok, kalau kamu tahu grease, okay, orang akan sembuh pada cadar. Kenapa dia sembuh pada cadar? Ataupun kamu tengok iklan TV, dia, sembuh pada cadar adalah untuk membunuh mikroorganisma. Grease pun salah satu daripada bahan untuk membunuh mikroorganisma. Okay. Macam tu juga dengan klorin. Okay. Klorin yang bau dia tersangatlah menusuk hidung tu. Dia adalah sama juga. Contoh kat luar rumah ada lumut, biasa orang akan guna cecair klorin untuk membunuh mikroorganisma. Dan last sekali kita ada antibiotik. Okay. First kita kenali dulu apa itu antibiotik. Antibiotik ni adalah sejenis ubatan. Kalau kamu biasa, kalau kamu demam di hospital, doktor mesti akan bagi antibiotik. Okay, antibiotik kena habiskan. Okay, kena habiskan dalam masa tertentu. Kalau dia cakap 5 hari, kamu kena habiskan juga 5 hari tu. Sebab 5 hari itulah dia berfungsi. Dia menjalankan dia punya operasi. Okay. Okay, dia digunakan untuk membunuh dan membendung penyebaran kuman bakteria. Okay. Terdapat pelbagai jenis ubat antibiotik dan fungsi antibiotik mengikut jenis jangkitan dan bakteria yang terlibat. Maksudnya ubat antibiotik ni ada banyak. Okay. Dia ada banyak jenis. Lah. Okay. Antara salah faham umum mengenai kelas ubat ini adalah bahawa ianya boleh digunakan dalam segala jenis jangkitan kuman. Okay. Tak. Sebenarnya antibiotik sememangnya khusus untuk melawan bakteria sahaja. Dia melawan bakteria sahaja. Dan ia tidak boleh melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti selesema dan influenza ataupun jangkitan kulat seperti candidiasis. Contoh kamu demam kan, kenapa doktor bagi antibiotik? Dia adalah untuk melawan bakteria menyebabkan kamu selesema tu. Okay. Bukan nak melawan virus, dia melawan bakteria. Okay, kadang-kadang antibiotik diberikan kepada pesakit yang mendapat jangkitan virus kerana risiko untuk mereka mendapat jangkitan sekunder oleh bakteria adalah tinggi. Okay. Penyalahgunaan antibiotik boleh disebabkan faktor seperti pesakit yang meminta antibiotik, doktor tidak cakna dengan garis panduan serta kurang faham mengenai isu ini secara amnya. Okay. Kita tak boleh nak menyalahgunakan antibiotik ni ya. Kita kena guna dia secara yang betul. Ni ada typo sikit. Penyalahgunaan balik. Okay.
Okay, last sekali kita tengok kaedah rawatan penyakit berjangkit. Contoh penyakit berjangkit ni adalah pneumonia, athlete's foot, tengok ada jangkitan, dan kayap. Kayap ni biasalah kamu dengar. Okay, ni contoh dia penyakit pneumonia ni, dia adalah disebabkan bakteria yang bernama Streptococcus pneumoniae. Mana-mana je lah. Athlete's foot ni dia disebabkan oleh fungi, dan kayap ni disebabkan oleh virus yang bernama Varicella zoster. Okay. Macam mana kita nak merawat dia? Contoh dia, pneumonia ni dia dirawat dengan menggunakan antibiotik penicillin. Okay. Antibiotik yang bernama penicillin. Antibiotik kan ada banyak jenis. Contoh salah satu dia penicillin. Penicillin ni adalah untuk merawat penyakit pneumonia. Okay. Kalau athlete's foot ni pula dia dirawat dengan antifungal yang diberi nama clotrimazole, dan kayap pula kita rawat yang menggunakan okay. So itu sahaja untuk topik 1.3. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah tulis dalam grup WhatsApp, ataupun ada benda yang tak difahami, please persilakan untuk tanya. Okay. Bye, jumpa lagi next video.